Sahih, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memerlukan tambahan peralatan dan kelengkapan bagi keperluan pesakit kronik yang terlantar di negeri ini. Ia termasuk 3,500 katil boleh laras, 3,800 kerusi roda dan 1,500 tong gas oksigen. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata permintaan semakin meningkat terutamanya di luar bandar menyebabkan ada pesakit perlu menunggu giliran yang lama untuk keperluan tersebut. Ketika ini kementeriannya hanya mempunyai 200 katil boleh laras dan kerusi roda serta 150 tong oksigen untuk kegunaan pesakit kronik terlantar. Jadi itulah kita minta peruntukan tambahan daripada Kerajaan Persekutuan agar rakyat terutama sekali di kawasan-kawasan luar bandar yang memerlukan ini dapat dibantu dengan kadar yang segera. Beliau ditemui ketika Majlis Makan Malam Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat di Tawau. Dalam pada itu, Datuk James turut menyeru semua agensi di bawah kementeriannya untuk terus memberi komitmen dan perkhidmatan terbaik dalam kadar segera kepada masyarakat memerlukan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Sandakan akan menjadi tuan rumah sambutan Hari Ulang Tahun APMM ke-18 yang akan berlangsung di dataran Piazza Harbour Mall Sandakan pada 11 Februari ini. Sambutan bertemakan Kami Serius Melaksanakannya. Itu sempena eksersis maritim perkasa Seri 2 2023 di perairan Sabah. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki berkata sambutan antara lain menyampaikan mesej kepada komuniti berkenaan peranan dan fungsi maritim Malaysia dalam menguatkuasakan undang-undang. Katanya pelbagai pengisian akan diadakan termasuklah persembahan aset-aset APMM, pertunjukan demonstrasi pasukan khas dan penyelamat, pameran agensi kerajaan serta perkhidmatan pemeriksaan kesihatan. Melibatkan juga pelbagai agensi lain yang dijemput untuk menyaksikan eksersis maritim perkasa itu sendiri nanti pada 11 hari bulan Februari 2023. Selain daripada itu, kita ada beberapa acara lain seperti persembahan aset udara dan pasukan khas PMM Star Team memeriahkan lagi acara sambutan hari ulang tahun yang ke-18 nanti. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen dialog di 4 di stesen radio Sandakan FM. Sambutan berkenaan dijangka dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Pengurusan Tertinggi Kementerian Dalam Negeri dan Maritim Malaysia. Penduduk di daerah Tawau diingatkan agar sentiasa mengutamakan kebersihan persekitaran rumah bagi mengekang penularan wabak denggi. Ini kerana berdasarkan rekod Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, sehingga kini Tawau mencatatkan jumlah kumulatif kes denggi kedua tertinggi selepas Sandakan. Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan memberitahu pihaknya telah mengarahkan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM dan pemimpin akar umbi dalam kawasan Dun Apas supaya sentiasa memberi peringatan kepada penduduk tentang bahaya wabak tersebut, termasuk mengadakan gotong royong lebih kerap untuk melupuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Di Taman Tawau Lama ini telah dikenal pasti sebagai hotspot atau tempat wabak denggi yang tidak terkawal, di mana dalam tempoh 32 hari telah didapati kes sebanyak 12 orang yang telah dikena penyakit denggi ini. Jadi ini telah menjadi satu wabak yang mana bukan sahaja di kawasan Taman Tawau Lama ini, tetapi hampir di keseluruhan kawasan-kawasan tertentu di seluruh perbandaran Tawau. Datuk Nizam yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri menyatakan demikian dalam program gotong royong di Taman Tawau Lama. Beliau juga mahu penduduk daerah ini memberi kerjasama kepada petugas pejabat kesihatan kawasan Tawau yang membuat pemeriksaan di kawasan kediaman masing-masing. Situasi banjir di Beaufort dilaporkan pulih sepenuhnya. Setakat 4 petang tadi, kesemua 46 penduduk daripada 12 keluarga yang berada di sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibenarkan pulang.
Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, penduduk berkenaan sebelum ini ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Selangor yang melibatkan 18 lelaki dan 28 perempuan termasuk 26 kanak-kanak. Kenyataan sama turut menyebut hanya sebuah PPS masih beroperasi iaitu Masjid Al-Munawwarah, Kampung Jawa di Tawau. Bagaimanapun ia hanya melibatkan 41 penduduk terjejas kebakaran. Dalam perkembangan berkaitan, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan pertubuhan bukan kerajaan NGO disaran menghulurkan bantuan pasca banjir kepada penduduk terkesan bencana itu. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, usaha itu dapat membantu golongan berkenaan meneruskan kehidupan khususnya mereka yang kehilangan harta benda. Datuk Ruslan yang ditemui selepas penyerahan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir daripada Sawit Kinabalu di Beaufort menyeru pihak berkaitan agar terus mendampingi rakyat tanpa mengira di mana mereka berada. Setakat ini kita baru menerima sumbangan daripada JLC kerajaan ini daripada Sawit Kinabalu dan setakat ini daripada NGO itu adalah tapi dalam 10 bakul, 20 bakul macam tu. Kita memang sangat menggalakkan kepada NGO di luar sana yang boleh membantu kepada masyarakat kita yang terjejas banjir. Sumbangan ini disampaikan Wakil Sawit Kinabalu Halim Alimuddin dan turut disaksikan Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa. Sebanyak 500 bakul makanan diagihkan kepada penduduk terjejas banjir di Dun Lumadan. Sebelum ini, Sawit Kinabalu turut menyampaikan bantuan sama di Pitas dan Kota Marudu. Pelbagai harapan disuarakan rakyat menjelang pembentangan bajet 2023 pada 24 Februari ini. Antara yang menjadi tumpuan pelaksanaan lebih banyak inisiatif bagi menangani peningkatan kos sara hidup, terutama mengurangkan beban golongan B40. Selain kos sara hidup, meningkatkan pendapatan per kapita serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan turut disuarakan rakyat. Harapan saya semoga bajet yang dibentangkan pada 2023 ni boleh membagikan manfaat kepada seluruh rakyat yang di bawah B40 kan. Pemandangan sekarang keadaan ekonomi pun memang sukarlah bagi orang awam yang kos sara hidup rendah ni. Sebab sekarang kos sara hidup kan bertambah. Jadi suami pun hanya satu orang je kerja. Jadi lagi satu kalau ada macam pekerjaan lebih banyak yang digalakkan untuk kerajaan kan, bagi peluang untuk yang lebih banyak untuk yalah. Sekarang ni susah juga banyaklah mau kos belanja sekolah, sara hidup lagi. Kalau ada harap kerajaan bagi lagi tambah macam bantuan lagi. Tidak ketinggalan menyuarakan harapan bagi bajet 2023 ialah pemandu e-hailing yang inginkan penambahbaikan insentif tertentu seperti kadar tambang pada musim hujan dan kos penyelenggaraan kenderaan. Menambahkan peluang pekerjaan, itu gaji kasih up sikit lah. Kurang, cara hidup sekarang ni besar betul. Makanan pun mahal, semua mahal lah. Oh, cuti dapat, tapi yang penting yang time hujan tu lah, kasih up sikit dia punya tambang. Wakil daripada semua rider lah. Mengharapkan supaya dapat menambah tu insentif tambang. Tu insentif kami pun kurang, tidak sama sudah macam dulu. Dan saya harap kami punya majikan ni boleh memberikan peluang pekerjaan kepada golongan muda lah. Paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak